Di mana garis merah yang kita perlu bertindak untuk orang jangan langkaui garisan ini. Jangan langkau. Kalau langkau, tak boleh. Kebebasan terhenti di mana? Baik, satu, kebebasan terhenti, ini sebelum orang barat cakap ni, agama dah beritahu, kebebasan terhenti apabila kebebasan itu telah mengambil kebebasan orang lain. Ini penting. Hang punya bebas untuk diri hang sendiri, hang jangan pikir orang lain, jangan tarik orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Satu kaum jangan dok pi hina kaum lain, boleh jadi depa lebih baik daripada hangpa. Hina orang tak boleh. Fitnah orang tak boleh. Sebab tu qadzaf, tuduhan palsu. Bayangkan tuan-tuan, zina 100 kali sebat kan? Tuduhan palsu terhadap orang zina 80 kali sebat. Beza 20 ya. Beza antara orang yang berzina dengan orang yang tuduh orang lain berzina 20 kali sebat je. Artinya apa? Ini kesalahan berat. Zina tu berat. Tapi dalam masa yang sama hang tuduh orang lain zina, hang ambil hak orang lain, menjatuhkan maruah dia, ini juga besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan ambil hak orang lain. Satu, agama tidak membenarkan hak orang lain diambil dan dipermainkan. Rahsia orang lain adalah amanah yang tak boleh dipecahkan. Satu, hak orang lain, yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun bukan hak orang lain, jenayah yang melibatkan kepentingan umum, ini tak ada kemerdekaan dah lah. Segala bentuk jenayah lah cerita. Sama ada jenayah lawan dengan orang lain ataupun kepentingan umum, ini tak ada jalan mudah untuk dimaafkan. Saya pun tak tahu, mungkin nanti ahli panel lain boleh cerita. Ini merisaukan kita. Apa jenayah yang orang anggap ringan? Yang orang anggap ringan sahaja, jenayah pecah amanah. Contohlah, pecah amanah orang anggap ringan ya. Ramai orang pecah amanah di sini dan di sana dengan mudah. Tapi kalau tengok hadis balik kan tuan-tuan, tengok hadis, walaupun ada banyak hadis yang Nabi SAW ceritakan tentang pengampunan, Nabi ceritakan tentang orang beriman akhirnya akan masuk syurga. Dalam masa yang sama, kita jangan lupa ada orang yang pergi perang tau. Pergi perang betul-betul, mati di medan perang. Artinya apa? Dia mai tu di jalan Allah, dia mukmin, dia pergi perang di jalan Allah, dia mati. Nabi kata dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Apabila para sahabat bertanya, macam mana dia ahli neraka? Dia mai perang dengan kita, dia kena tikam, dia sakit teruk, last kali dia mati, dia masuk neraka. Macam mana? Nabi kata dia ahli neraka. Sehinggalah mereka pergi cek dekat dia, cek barang dia, rupanya dia sembunyi sedikit harta rampasan perang tak pulangkan untuk dibahagi. Ini tak ada maaf. Nabi sebut dia ahli neraka. Dan yang ketiga, kebebasan ini juga terhenti apabila dia mendatangkan keburukan kepada agama. Ini benda penting. Apabila dia mendatangkan fitnah kepada agama, di sini tidak ada kebebasan. Agama Islam tegas di dalam bab ini. Al-Islam ya'lu. Islam itu tinggi. Kata Sayyidina Umar, artinya hang buat apa-apa tindakan yang menyebabkan Islam dipandang rendah, tak ada kebebasan di sini. Ataupun yang menyebabkan kedudukan Islam terancam, tak ada kebebasan di sini. Meskipun hang orang beriman, hang tak boleh buat. Dan agama memandang keras perbuatan ini. Sebab itulah kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan yang baca surah tafsir suratul Mumtahanah, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, apa logik dia? Saya nak cerita dia punya logik. Logik dia apa? Nabi nak pergi serang kota Mekah. Okey? Nak pergi serang orang Mekah. Dia tengok-tengok di kalangan orang muhajirin, semua mereka ni ada adik-beradik di Mekah. Ada adik-beradik boleh tolong cover family mereka. Kalau orang Islam Mekah, family mereka tak tahu nak pergi mana, ada orang akan cover. Tak ada siapa nak balas dendam dekat family mereka. Ada adik-beradik boleh simpan di rumah mereka. Hatib bin Abi Balta'ah tak ada adik-beradik di Mekah. Dia orang pula tak ada adik-beradik. Jadi dia fikir, macam mana aku nak selamatkan keluarga aku? Kabilah besar tak ada nak tolong mereka di Mekah. Dia pun buat keputusan, aku tulislah surat kepada orang Quraisy, bagi tahu ke orang Quraisy, Nabi Muhammad nak buat sekian, nak masuk ke negeri apa. Niat dia apa? Dia Muslim, dia mukmin, dia hadiri perang Badar. Perang Badar dia hadiri. Cuma niat dia, bila aku tulis begitu, mereka pun rasa berbesar hati. Mereka tolonglah jaga sanak saudara aku sikit-sikit yang ada di Mekah. Mereka tak serang, mereka jagalah. Sebagaimana orang lain ada adik-beradik dah, tak payah buat begitu. Aku tak ada kabilah, tak ada keturunan yang besar nak jaga adik-beradik aku yang kecil-kecil sikit-sikit ni. Aku tulis kepada orang Mekah, mudah-mudahan dengan tu mereka jaga adik-beradik aku lah.
Dia tulis surat kepada mereka, hantar kepada pembantu dia, nak pergi bagi kepada orang Mekah sebelum Nabi pergi serang Mekah. Ingat ni saya bagi contoh. Kes begini, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada surat yang mana dihantar ke Mekah. Nabi hantar Saidina Ali, Zubair dan juga Miqdad. Kalau tak silap saya, 3 orang sahabat ni pergi ke jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tahan seorang pembantu perempuan. Nabi sebut tahan perempuan ni, ambil surat daripada dia. Depa pun tahan. Tahan dia, depa minta surat, mai sini surat. Perempuan tu kata, mana ada surat, tak ada apa. Sayyidina Ali kata, la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna thiyab. Hang nak bagi surat betul-betul ke ataupun hang nak kami londeh, hang kami ambil surat tu sendiri. Mesti ada punya. Nabi cakap ada, mesti ada. Perempuan tu pun lalas give up, dia bagi surat. Min Hatib bin Abi Balta'ah, daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Mekah. Bagi tahu sekian. Nabi panggil dia, Hatib bin Abi Balta'ah, mai sini, apa yang hang tulis ni? Dia kata, dia ceritalah alasan macam yang saya sebut tadi. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai teman yang mana kamu berurusan dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan buat begitu. Sayyidina Umar kata, adrib unuqahu ya Rasulullah, boleh tak aku nak sembelih dia? Nabi kata, tak boleh. Fa innahu syahida Badr. Kerana dia telah menghadiri perang Badar. Mudah-mudahan Allah akan lihat kepada ahli Badar. Tanda kena stop kan? Lampu stop. Mudah-mudahan Allah melihat kepada ahli Badar dan Allah kata kepada mereka, if'alu ma syi't, buatlah apa hang nak buat, aku dah ampunkan hang. Ini saya nak sebut garis merah dia, jangan merendahkan agama, jangan meruntuhkan agama, jangan memberi fitnah kepada agama. Di sini tak ada kebebasan. Hang nak jadi kafir terus, hang kafirlah. Tapi hang jangan buat main-main. Hari ni masuk Islam, esok iklan aku nak murtad lah, tak best agama Islam. Itu tak boleh. Dalam hadis disebutkan maddala dinahu faqtuluh. Siapa ubah agama dia, bunuh dia. Itu main-main. Hang nak kafir, hang kafir terus, tak mau masuk Islam tak apa. Hari ni masuk Islam, esok cerita itu kahwin masuk Islam, kahwin tu perempuan, lepas tu dah cerai-cerai, tak biasa nak kahwin dengan bukan Islam, nak murtad pula. Yang ni main-main. Ini main-main. Hang nak campur aduk semua agama. Hari ni nak pergi masjid, esok nak pergi gereja, lusa nak pergi tokong. Ini tak boleh. Jadi saya berhenti setakat itu dululah untuk sesi yang pertama. Boleh ada kebebasan, jangan ambil hak orang lain, jangan ambil kepentingan umum, dan jangan sekali-kali sehingga memberikan kesan negatif kepada agama.